Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Urusi dan tentang kuasa surah Islamiyah. Para imam sidang jemaah yang saya muliakan, tajuk kita pada malam ini ialah golongan dhaif menurut Al-Quran. Dhaif artinya lemah. Maka syariat menetapkan supaya golongan yang lemah ini mendapat pembelaan, mendapat perlindungan. Ada dua jenis golongan atau manusia yang lemah. Pertama, memang Allah jadikan kita ini khuliqal insanu dha'ifa. Manusia dijadikan Allah dha'ifa, lemah. Maka lemah manusia ini mesti mendapat perhatian dan pembelaan. Seperti orang-orang yang sudah lanjut usia, itu disebut oleh Allah indakal kibar. Maka anak-anak dituntut untuk menjaga ibu bapa yang sudah tua. Menjaganya itu ialah menjaga hati, menjaga perasaan dan yang lain-lain. Tapi Al-Quran menekankan soal itu. Kanak-kanak yang lemah waktu lahir, maka Tuhan perintahkan ibu hendaklah menyusukan. Sedangkan wa'alal mauludi, kepada bapa, ayah, suami, bagi keluarganya lahu rizquhunna, hendaklah dia menyediakan makan minum, rizqi, rizquhunna wa kiswatuhunna, menyediakan tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Golongan yang lemah kedua ialah mereka yang disebut wal mustad'afi. Jadi du'afa ini, dhaif bila ramai jadi du'afa. Jadi syariat, yaitu Al-Quran, hadis, memerintahkan kita supaya menjaga golongan ini, termasuk negara. Negara hendaklah menjaga golongan yang lemah. Itu tajuk kita. Negara Islam ialah negara yang menjaga hak golongan yang lemah, yang dhaif, bukan menjaga kepentingan mereka yang berkuasa. Kecuali yang berkuasa itu lemah. Tapi yang berkuasa, dia hendaklah menjaga golongan yang lemah. Yang dimaksudkan golongan yang lemah dalam sesebuah negara itu ialah rakyat. Maka itulah ayat-ayat yang akan kita baca berkaitan dengan tajuk ini, di samping ada hadis-hadis Nabi yang berkaitan. Saya baca, kemudian jemaah, mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan juga sifat daripadanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. Selang 3 helai atau muka surat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة
بينة وعاشروهن بالمعروف وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف akhir sekali muka surat akhir 52. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Sadaqallahul azim. Sedang jemaah sekalian, pada zaman Nabi ada seorang anak
dia salah faham dengan ayat dalam masalah harta. Seolah-olah ayah dia campur tangan urusan wang ringgit dia. Ketika itu kedua-dua pihak, ayah dengan anak ini, menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengadu hal yang berlaku antara anak dengan ayah. Setelah mendengar hujah penerangan daripada kedua-dua pihak, dua beranak, bukan orang lain, ya, maka Nabi memberi jawapan. Jawapannya berbunyi yang di hujung sekali, yang di bawah. Habis kita baca tadi di bawah. Kata Nabi, anta wa maluka li abi. Kamu, Nabi tunjuk anak tadi, kamu, anta, dan harta kamu, wa maluka, mal, harta, harta kamu, li abi, milik ayah kamu. Kamu itu, apa yang kamu miliki, hakikatnya itu adalah milik ayah, milik ibu bapa kamu. Kerana anak ini, dia rasa bila dia dah dewasa, dia ada keluarga, dia ada harta, itu dia punya. Maka ayah tak boleh campur. Maka Nabi memberi jawapan. Nabi tunjuk anak, kamu, anta, apa yang kamu ada, wang ringgit, harta, apa juga aset yang ada, hakikatnya li abi, adalah milik ayah kamu. Jadi kamu merungut, kamu tak puas hati, kamu tak setuju, itulah umpama seorang yang ada kebun, dia tanam pokok, buah-buahan berhasil, maka hasilnya itu, kebunnya itu milik tuan punya kebun. Anak itu dilahirkan oleh ibu, dibesarkan, disusukan, disekolahkan, sehingga dia berjaya. Tiba-tiba dia rasa apa yang dia ada itu bukan ayah pun. Inilah yang difahami oleh orang barat. Kalau kita baca takrif family, merujuk kepada masyarakat mereka, suami isteri, the spouse, husband and wife plus their children, full stop. Itu saja. Kalau kita buka Fiqh al-Manhaj, bab keluarga, tajuk keluarga, yang disusun oleh mantan Menteri Agama Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, ya, ada 7 jilid. Dalam Islam, keluarga bukan hanya suami isteri dan anak-anak, termasuk ibu bapa ke atas, ya, diri kita, anak menantu dan cucu kita di bawah sana lagi. Itu namanya keluarga dalam Islam. Jadi anak ini dia tak faham. Mujur masa itu berlaku salah faham itu, Nabi masih ada. Maka Nabi bersabda, anta, you yourself and what you possess is your father's, belong to your father, milik ayah kamu. Jadi ini hakikat ini kena difahami oleh anak. Sebab itu Al-Quran ini menekankan, sembahlah Allah, jangan sembah yang lain. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kamu wahai anak-anak terhadap ibu bapa. Ibu bapa itu ada 4. Ibu mertua, bapa mertua kalau masih ada.
Kena buat baik dengan mereka. Imma yablughanna, sehinggalah mereka itu mencapai umur atau usia indakal kibar. Kibar ni umur dah tua. Bila tua ditandai dengan rasa lemah. Lemah ingatan, lemah pendengaran, lemah perasaan, emosi pun lemah, cepat terasa. Anak-anak tak tahu, sebab dia belum tua lagi. Kita dah tua, kita terasa, oh beginilah dulu mak ayah kita dulu rasa perbuatan kita terhadap mereka. Jadi sebab itu Allah perintahkan jaga perasaan mereka. Fala taqul lahuma uff, jangan kamu berkata kepada mereka. Jangan lawan cakap dia, jangan bantah. Apatah lagi kamu kata tidak, tak boleh. Pun tak boleh, pun tak boleh, pun tak boleh. Sebab ini menyinggung perasaan ibu bapa. Apatah lagi kata Tuhan, wala tanharhuma, jangan dengking, jangan kamu menengking mereka berdua, jangan tinggikan suara. Sebaliknya kata Tuhan, wa qul lahuma qawlan karima, bercakaplah dengan mereka perkataan yang mulia, yang sopan santun, in a persuasive word, perkataan yang lemah lembut, perkataan yang boleh memikat hati mereka. Macam mana anak-anak nak tahu? Nak jaga perasaan, walaupun dia belajar ilmu psikologi, ilmu kejiwaan, dia belajar ilmu counseling, tapi dia tahu ke perasaan orang tua? Dia tak tahu. Jadi Al-Quran mensyariatkan apa sahaja yang Tuhan larang, kullu nahyin, tiap-tiap larangan itu membawa at-tahrim, membawa hukum haram. Wala fala, itu Tuhan larang. Jangan kamu lawan cakap orang tua, jangan kamu dengking. Maka Tuhan perintahkan, wa qul lahuma, bercakaplah dengan mereka berdua dengan perkataan yang karimah, perkataan yang lemah lembut. Waqfid lahuma janah, janganlah kamu tunjuk kesombongan kamu. Janah maknanya sayap dari segi bahasa, macam ayam, burung, dia ada sayap, kepak dia ada, dia buka kepak dia, anak dia masuk bawah kepak dia. Anak-anak walaupun dia ada kelebihan, tapi dengan ibu bapa jangan tunjuk jangan tunjuk sombong. Sebaliknya kata Allah, mohonlah doa seperti yang dibaca imam tadi, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, wahai Tuhan, limpahilah rahmat kasih sayang sebagaimana mereka mendidik, menyayangi aku, mendidik aku, membesarkan aku semasa aku kecil. Walaupun kita dah tua, kita baca ni, kita bayangkan kita kecil dulu, bagaimana mak kita melayani kita, bersusah payah mereka. Jadi sebab itu, selain daripada kita membaca, mendengar, memahami, Nabi menyebut keberkesanan pendidikan informal education that we practice at present. Apa yang kita amalkan sekarang itu sebenarnya itulah yang menjadi role model kepada anak-anak. Birru aba'akum, buat baiklah dengan orang tua kamu, kata Nabi.
Tabirrukum abna'ukum, nescaya anak-anak kamu akan berbuat baik kepada kamu. Sebab mereka tak tahu nak buat baik dengan orang tua. Sebab perasaan ibu bapa mereka tak tahu. Perasaan mana boleh tunjuk? Nak keluarkan perasaan dalam laptop tak ada. Melainkan dia ingat macam mana mak dia, ayah dia dulu jaga mbah dia, jaga tok wan dia. Macam mana mak ayah beri perhatian kepada tok dia yang 4 orang ni, sebelah mak dia, sebelah ayah dia. Maka itulah dia dapat sebagai panduan macam mana nak wabil walidaini ihsan. Jadi kita ni menjadi role model, menjadi contoh tauladan. Sebab mereka belajar dengan cara mereka mengingat, melihat apa yang layanan yang kita bagi kepada orang tua. Sebab payah ni, mak ayah nak ajar anak ni supaya buat baik kepada dia, payah ni. Melainkan dengan tidak langsung, kata Nabi, buat baik dengan orang tua, anak-anak kamu akan buat baik dengan kamu. Ini yang disebut indirect education, pendidikan tidak langsung. Kita mempamerkan contoh dalam kehidupan kita. Macam mana kita bercakap dengan mak kita. Walaupun kita tahu pendengaran dia sudah hilang banyak, ingatan dia pun dah banyak lupa, tapi cara kita, budi bahasa kita, perhatian kita, kasih sayang kita, itu anak-anak akan tengok, insya-Allah. Sebab Nabi sendiri menyebutkan tabirrukum abna'ukum. Anak-anak kita boleh baca, dia duduk Kuala Lumpur, dia boleh baca, dia boleh mengaji. Tapi kalau dia tak tengok contoh, macam mana? Ini yang menyebabkan kadang-kadang ibu, bukanlah dia makan hati, tapi dia terasa tingkah laku anak-anak, anak menantu yang dia tak faham. Melainkanlah saja-saja buat tak faham. Ini golongan yang lemah. Indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai pada umur tua dalam jagaanmu, dalam peliharaanmu. Tapi orang lain dibaratkan di mana? Di antara rumah kebajikan orang tua-tua, old folks home. Setahun sekali dia pergi. Bila dia pergi? On the Father's Day or the Mother's Day. Mereka celebrate Mother's Day or Father's Day once a year. Tapi dalam Islam dia tidak begitu. Melayani ibu bapa itu adalah fardu ain. Sampai Nabi kata dalam sebuah hadis, Nabi kata, malanglah dia, kata Nabi. Malanglah dia, Nabi kata. Jadi sahabat-sahabat pun timbul pertanyaan, ya Rasulullah, siapa yang malang itu ya Rasulullah? Nabi kata, dia malang kerana dia tidak mendapat syurga, sedangkan di sisinya ada ibu bapa yang sudah tua, tapi anak itu tak dapat syurga. Raghima athquhu thumma raghima athquhu qila man ya Rasulullah, siapa yang malang ni ya Rasulullah? Qala, jawab Nabi, man adraka walidayhi. Kamu tahu tak siapa, apa yang kamu faham walidayhi, dua ibu bapa? What can you understand, what can you know about your father and mother? Indakal kibar ahaduhuma aw kilayhuma.
ketika ibu bapa itu tua atau salah seorang daripadanya, thumma lam yadkhulil jannah, masih lagi anak itu tak dapat syurga, malah. Sebab ibu bapa itu adalah peluang atau tiket untuk mendapat syurga. Orang yang berbakti kepada bapa, kata Nabi, al-walidu, walidu itu bapa, awsat min abwabil jannah, dia dapat masuk pintu utama, pintu dari pintu-pintu syurga yang banyak itu. Orang yang berbakti kepada bapa, ambil berat ayah dia dapat masuk syurga, awsat, main entrance of the paradise. Orang yang tak peduli mak dia disebut oleh Nabi malang nasib dia, raghima asquhu. 3 kali Nabi ulang, masih dia tak dapat syurga, sedangkan mak ayah dia ada di sisi dia yang sudah indakal kibar ahaduhuma au kilaihima. Begitulah Nabi ni, dia waktu kecil dalam perut ayah dia wafat, ayah dia meninggal, belum sekolah, belum masuk jas 1 kalau bahasa kita, mak dia meninggal. Tapi ketika ditanya oleh seorang kepada Nabi, ya Rasulullah, berbakti kepada ibu bapa sedangkan ibu aku dah tak ada, ayah aku dah tak ada, macam mana aku nak buat baik dengan mereka? Nabi kata, na'am, masih ada. Khisalun arba'ah, ada 4 perkara yang kamu perlu lakukan walaupun ibu bapa dah meninggal. Pertama, kata Nabi, wassalatu alaihima, doakan mereka, wal istighfaru lahuma, mohon kepada Allah keampunan buat ibu bapa. Itu yang pertama. Yang kedua, wa inqadu ahdihima, apa janji mereka, pesan mereka, wasiat mereka, nasihat mereka masa hidup kepada kita, tunaikan. Yang ketiga, kata Nabi, wa ikramu sadiqihima, muliakan kawan-kawan, saudara mara mak ayah. Mungkin mak ayah kita dulu duduk di barak, duduk dalam camp, ya, kawan-kawan dia ramai, kamu muliakan mereka. Dalam hadis yang lain ada orang bertanya soalan yang sama, macam mana nak buat baik dengan mak, mak dah tak ada. Nabi kata, hal indaka khala, kamu ada mak saudara dah? Ada. Buat baik dengan maklum kamu, dengan makcu kamu, dengan makngah kamu, buat baik dengan mereka. Itu pesanan Nabi. Maknanya tak lepas selain daripada doa tadi. Dan yang keempat, kata Nabi, kamu hubungkan silaturrahim allati la rahima laka illa min qibalihima. Keluarga sebelah ayah, keluarga sebelah mak, ramai, ya? Walaupun jauh di kampung, mungkin dah pindah, ya? Kamu kena bina silaturrahim dengan mereka. Sekurang-kurangnya masuk dalam senarai grup WhatsApp. Bila mereka tengok, dia tak kenal. Bila kita sebut saya ni anak sekian, mak saya, ayah saya, ya, mungkin terdiam, hanya boleh mengalirkan air mata. Orang tua dia sangat sensitif. Sebab itu ayat ini menekankan soal jaga hati dan perasaan, jangan tersinggung. Mana sekolah yang nak mengajar, ya, melainkan surau diri, surau Islamiah ini, ya. Dan anak-anak kita nak ajarkan mereka, selain daripada memahami ayat ini, ialah dengan role model, contoh tauladan daripada kita sedikit sebanyak. Sidang jamaah sekalian, itu satu golongan yang lemah, ya, yang mesti diberi perhatian, mendapat pembelaan, iaitu ibu bapa yang sudah tua. Yang kedua, patah balik ke belakang 51,
tradisi jahiliyah. Muka surat 51 sebelah tadi ayat tadi. Apabila seseorang perempuan kematian suami, maka dia tak boleh menentukan nasib dia. Hatta wali dia pun, ayah dia ke wali, abang dia ke keluarga belah dia, have no say, tak ada hak untuk bersuara atas dia yang kematian suami. Sebaliknya, nasib dia ditentukan oleh keluarga suami yang meninggal tadi. Sama ada nak menentukan jodoh selepas itu dan sebagainya, ataupun memiliki harta. Itu yang Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum, wahai orang yang beriman, tidak halal bagi kamu antarithun nisa, mewarisi perempuan, karha, dengan cara paksa. Itu zaman jahiliyah sebelum Islam. Jadi Allah ingatkan orang beriman jangan ikut itu, sebab mereka ada peraturan. Betul, keluarga sebelah suami, tapi dia tak boleh bersuara, hak dia tak boleh. Memiliki harta pun tak boleh. Sebab itu, wala ta'duluhunna, jangan kamu menyakiti mereka, menyusahkan mereka, menyusahkan perempuan tadi. Dahlah dia ditimpa malang, iaitu suaminya meninggal, mereka susahkan dia. Malah kata Allah, litazhabu bi ba'di ma ataitumuhunna, kamu ambil balik apa yang kamu dah bagi kepada dia. Begitulah nasib wanita di zaman itu. Lebih dahsyat lagi, Tuhan kata, wa idzal mau'udatu su'ilat, apabila kanak-kanak perempuan ditanam hidup-hidup, umur tadika, umur 3-4 tahun, bi ayyi dhanbin qutilat, ditanya, dosa apa yang kamu bunuh budak-budak? Zaman Fir'aun, budak laki-laki lahir saja, tengok laki-laki sembelih. Yuzabbihu abna'ukum, menyembelih anak-anak lelaki. Watas, membiarkan hidup anak-anak perempuan. Itu zaman Fir'aun. Zaman jahiliyah, wanita ni sejak kanak-kanak lagi tak ada hak untuk hidup. Kalau mereka hidup sekalipun, mereka tak boleh memiliki harta, tak boleh bersuara. Maka Islam mensyariatkan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaullah dengan mereka dengan cara yang baik. Bukan sebab dia perempuan kamu hina dia, kamu nafikan hak dia. Inilah pembelaan Islam. Ramai wanita yang terbiak. Kalau kita dengar ucapan Senator Papli Nasibi, dalam satu kenyataan di Malaysia ini, dalam 1 jam throughout the nation, rekod negara kita 1 jam 4 perceraian. Bayangkan nasib wanita 8, kalau 2 jam 8 orang. Kalau buka balik fail di mahkamah, itu keadaan sekarang. Laki-laki rasa dia ada kuasa, dia buat apa sahaja. Sebab itu kita harus membetulkan keadaan ini, iaitu bukan mereka ni oleh sebab dia wanita tu dia dipandang, nafikan hak dia, diambil balik zaman jahiliyah, maka syariat membela nasib mereka, dia angkat kedudukan mereka. Dalam Al-Quran disebut, laki-laki dan perempuan itu sama saja di hadapan Allah, bergantung kepada sejauh mana keislaman penghayatan mereka, bukan kerana mereka itu wanita dipandang hina. Ini berlaku dalam masyarakat. Bayangkan 1 jam
4 kes perceraian. Biasa dia data-data yang begini, dia bukan rambang. Bila dikumpulkan di seluruh negara, maknanya kalau sehari 24 jam kalilah dengan 4, hampir 100 kes perceraian satu hari. Kalau sejam 4 orang, sehari 24 jam. Begitu cara mereka nak membayangkan betapa seriusnya masyarakat kita ini. Maka tak cukup sekadar kursus, semata-mata nak pergi akad nikah tak cukup. Mesti harus dilihat perkara ini, bahawa Allah memerintahkan kita membela golongan yang dhaif yang disebutkan tadi. Begitu juga muka surat mula-mula yang kita baca tadi. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, sebagai penghujung. Harta itu tak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya sahaja. Mesti diambil zakatnya, mesti diambil cukainya. Jangan bawa lari ke luar negara, simpan di luar negara. Ya, seperti yang didedahkan oleh Global Integrity, ya. Bawa dari keluar negara, tak ambil cukai, tak ambil dia punya zakat dia. Jumlahnya cukup banyak, 900 bilion, ya. 1 bilion itu bersamaan dengan 1000 juta. Kalau satu orang itu sebulan gaji dia 83,000 sebulan, setahun gaji dia 1 juta. Dia tak usik duit tu. Kalau dia bekerja 20 tahun, artinya 20 juta. Kalau dia bekerja 30 tahun, 30 juta. Tapi orang-orang ini hartanya bukan lagi juta, bukan lagi million, billion dan lebih daripada itu dikongsi oleh bainal aghniya, di antara orang-orang kaya. Tak sampai kepada orang-orang yang memerlukan, ya. Sehingga kementerian-kementerian mengeluh tak cukup. Kementerian Kesihatan, bila pesakit COVID bertambah begitu, tak cukup alat, tak ada duit. Kemana pergi duit? Tuhan dah larang. Tuhan ingatkan 1400 tahun yang lalu, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Sehingga Rasul bertanya sebagai penutup, muka surat 48, sempena dengan Maulid Nabi, selalu ustaz-ustaz dia baca hadis ni. Falima ba'athani Allah idzan, falima ba'athani Allahu idzan, untuk apa Allah memutuskan aku, kata Nabi. Selalu ustaz-ustaz baca, aku diutuskan, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak. Ini termasuk akhlak ni. Apa dia? Innallaha la yaqdusu ummatan, sesungguhnya Allah tidak memuliakan umat, la yaqtuna dhaif, yang tidak memberikan hak golongan yang dhaif, minhum haqqahu, sebagai hak mereka. Tak boleh dibiarkan begitu. Kata Imam Syafi'i, bantuan kepada fakir miskin itu cukup untuk sepanjang hayat dia. Makanan, pendidikan, perubatan, sepanjang hayat, bukan sekali-sekali bagi. Itu disebut dalam muka surat 3. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i peruntukan terhadap golongan yang dhaif. Bahkan atas sekali baris yang keempat, Al-Imam Syafi'i dan para sahabatnya berpendapat diberikan kepada orang fakir itu kadar mencukupi sepanjang hayatnya. Begitulah sidang jamaah sekalian, mudah-mudahan kita dapat menjaga golongan ini, sama ada dekat dengan kita ataupun yang termampu, mesti kita suarakan.
Sampai Tuhan tanya, wa malakum, mengapa, apa menghalang kamu sehingga kamu tidak mau berjuang membela golongan yang lemah? Itulah ayat yang kita baca tadi. Wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita. Kerana orang yang lemah ini Allah Ta'ala syariatkan supaya mendapat pembela. Sebagai orang yang bekerja 30 tahun, 20 tahun, dia dapat pencen. Untuk apa pencen? Sebab ketika itu dia dah lemah. Umur dah 70, takkan nak pakai uniform lagi, nak ikut operasi lagi. Tak. Dia dah berjuang sekian lama, kamu perah tenaga dia, tiba-tiba pencen kena potong. Tak ada skim pencen. Mana? Manusia ni kata Tuhan, lemah, kuat, dia lemah kan? Waktu lemah itu mesti ada KWSP, mesti ada skim pencen, mesti ada pencen ilat kalau sokso. Ini semuanya adalah selari dengan syariat. Bagaimana kita membela golongan ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini memberikan pencerahan kepada kita untuk melihat. Mudah-mudahan nasib kita, kata Datuk Syamsuri Ahmad, seperti bola rugby. Pendakwah terkenal kita. Bola rugby ni dia kata kalau di padang orang kerja, orang rebut, bawa lari. Malanglah nasib ibu bapa kalau jadi bola sepak, sampai dia tendang. Begitu dia kata. Mudah-mudahan dia kata nasib kita ni macam bola rugby. Jangan seperti bola sepak. Dia kata sampai saja anak ni hantar rumah sana, anak sana hantar sini. Tapi kalau bola rugby dia peluk, dia bawa lari. Aku, ini bola aku, ini mak aku, ayah. Mudah-mudahan begitulah kehendaknya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin.